Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi hari ini tentang tajuk sabar. Dan kita pergi kepada tahap sabar ataupun tahap kesabaran. Kuat dan lemahnya sabar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Harap diketahui bahawa perjuangan dorongan agama melawan dorongan nafsu itu dalam 3 kedudukan, 3 tahap. 3 tahap. Dikata yang pertama, kekuatan tersebut berhasil menekan dorongan nafsu sehingga apa? Tidak mampu melawan sama sekali, dan kesabaran itu berlaku terus menerus. Menekan nafsu. Sabar semacam itulah yang dimaksudkan oleh pepatah bahawa barang siapa bersabar pasti berjaya. Dia menekan nafsu, berjaya dia. Sehingga nafsu tak terlawan. Kuat kesabaran, dorongan agama dia. Melawan nafsu, sabar kan. Maknanya sabar nafsu duk menggoda, duk menghasut. Tapi dengan kesabaran, kerana dorongan agama, maka dia menekan hawa nafsu tadi terus menerus, bukan sekali-sekala, terus menerus. Maka itulah yang dikatakan bahawa tahap kesabaran ini akan pasti berjaya, berhasil, membuahkan hasil. Jadi orang-orang yang mencapai tingkat ini sedikit sekali, tak ramai. Sebab terus menerus. Kalau sekali-sekala, ramai. Ini terus menerus. Memang nafsu tu memang ada henyak-henyak tu, dia pijak. Memang tak ada cat nak menaik. Tak ada peluang. Nyongoi tak lepas. Gitu. Sedikit sekali. Tidak diragukan lagi bahawa mereka inilah orang-orang yang disebut sebagai as-siddiqul al-muqarrabun. As-siddiqul al-muqarrabun. Itu orang-orang yang benar, as-siddiqul wal-muqarrabun. Dan orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mereka inilah yang mengatakan bahawa Allah itu Tuhannya. Kemudian pengakuan itu mereka pegang dengan teguh. Mereka mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Dan berpegang teguh dengan kesabaran. Berpegang teguh dengan pengakuan dia. Bahawa Allah Ta'ala itu. Ramai orang mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Ramai. Majoritinya begitu. Tapi tidak berpegang teguh dengan pengakuan dia. Sebab kelakuan dia tidak seperti apa yang dikata. Cakap beriman, perbuatannya tidak beriman. Cakap beriman, kelakuannya tidak menambahkan orang beriman. Rasuah, khianat, dusta, kan? Jadi itulah menjadikan mengatakan bahawa tidak ramai orang yang kata bahawa cakap serupa bikin. Apa pun berlaku kepada dia, dia tetap teguh dengan berpegang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa berlaku pada dia musibah ataupun tekanan ataupun berbagai-bagai perkara, maka dia tetap teguh beriman dengan Allah Taala dan tidak terpengaruh dengan dorongan hawa nafsu. Gitu. Mereka orang-orang yang menempuh jalan lurus. Orang inilah yang dikatakan bahawa menempuh siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang menempuh jalan yang lurus. Nafsunya menjadi tenang. Di bawah kekuasaan dorongan agama. Nafsunya tenang. Nampak sesuatu tidak terliur. Kita macam bulan puasa lah kan. Habis kita lapar, nampak makanan jual di pasar Ramadan tu, kita terliur. Itu nafsu. Nak beli semua. Tetapi dengan kekuatan agama, maka dia berjaya menahan kehendak nafsu dia tu. Berjaya dia mengekang nafsu dia. Dengan kenapa? Kerana dorongan agama.
merekalah yang dipanggil dengan Allah Ta'ala kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kita kalau banyak duit sekarang, nampak kereta baru X50 nak keluar, kita pun nak juga, terasa nak. Nampak kereta baru, nak beli kereta baru. Nampak jual-jual rumah cantik lawa, kita nak juga. Nampak pakaian airline di mana-mana pun kita nak juga. Jadi itu orang nafsu. Dia terpengaruh dengan airline. Kenapa? Kerana nafsu. Padahalnya dia tak perlu pun, tapi nak juga. Maka sebab itu Allah kata bahawa hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tetap yakin, mutmainnah tu yakin, tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan redha dan diredai. Wahai jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah ni maknanya yakin. Ati Allah, mutmainnah, tenang, yakin. Tuhan kata bahawa orang yang percaya, yang yakin, yang beriman, wahai jiwa yang beriman, begitu. Kembalilah engkau kepada Tuhanku dengan keadaan redha dan meredai, redha meredai. Kita redha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala redha kepada kita. Inilah hebatnya orang yang berjaya mengekang dan mengawal hawa nafsu dia. Itu tahap yang pertama. Manakala tahap yang kedua, yang tadi itu jarang, tak ramai orang yang sampai dan mampu ke tahap itu. Barulah dia mampu menjadi jiwa yang tenang. Kalau tidak, dia tak mampu. Nak jadi orang jiwa yang tenang ni, yang mana kita berjaya mengekang hawa nafsu kita dengan dorongan agama. Bukan mengekang nafsu kita dengan kata kita tak ada upaya, kita tak mampu. Kalau mampu, buat juga tak. Ini keadaan mampu ke tak mampu, kita tetap meletakkan agama itu di atas. Kemudian yang kedua, dia kata, kedudukan yang kedua adalah dorongan nafsulah yang menang dan patahlah perlawanan dorongan agama secara keseluruhan. Yang kedua, nafsu pula menang. Habis tewas agama. Yang tadi, agama menang, tewas nafsu. Ini nafsu menang, tewas agama. Dorongan nafsu mengalahkan dorongan agama. Wallahualam. Kita bincang pagi esok berhubungan tahap yang kedua ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.